Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 1, tema 4, Keselamatan, unit 11, Kita Selamat di Sini dengan tajuk Jauhi Kawasan Ini. Hari ini kita akan belajar mengenai maksud pantun. Objektif pembelajaran, di akhir pembelajaran, murid akan dapat menyatakan maksud pantun dengan betulnya. Murid-murid, pantun ialah puisi lama yang terdiri daripada 2 kerat atau 4 kerat. Pantun juga mempunyai maksud tertentu. Murid-murid, sekarang mari kita lihat buku teks Bahasa Melayu muka surat 66. Dalam muka surat ini, seorang guru sedang menerangkan serangkap pantun. Guru ini ingin menerangkan kepada murid cara untuk mencari maksud pantun tersebut. Oleh itu, mari kita lihat pantun ini dengan lebih terperinci. Kita baca dulu pantun ini. Sungguh segar pisang berangan, cantik berseri bunga angsana, luar pagar kawasan larangan, elakkan diri bermain di sana. Ini adalah merupakan pantun 4 kerat. Kita akan mencari maksud pantun ini. Sebelum kita mencari maksud pantun, kita perlu mengetahui ciri-ciri pantun. Pantun 4 kerat, baris pertama dan kedua adalah merupakan pembayang. Manakala baris ketiga dan keempat pula adalah merupakan maksud. Oleh itu, untuk mencari maksud pantun, kita perlu melihat baris ketiga dan keempat sahaja. Bagi pantun ini, kita lihat baris ketiga dan baris keempat. Luar pagar kawasan larangan, elakkan diri bermain di sana. Di manakah kawasan larangan? Ya, di luar pagar. Kita perlu elakkan diri bermain di sana kerana kawasan tersebut bahaya. Oleh itu, maksud pantun ini ialah dilarang berada di luar pagar semasa waktu persekolahan kerana kawasan itu berbahaya. Seterusnya, kita lihat buku teks Bahasa Melayu muka surat 67 pula. Terdapat 3 rangkap pantun yang kita perlu cari maksudnya. Mari kita lihat pantun yang pertama. Kita baca sama-sama. Anak muda mencari rotan, rotan dicari di hutan dara. Harus waspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Seperti yang cikgu sebut sebelum ini, untuk mencari maksud pantun, kita perlu melihat baris ketiga dan baris keempat. Harus waspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Semasa mengambil alatan, kita harus berhati-hati supaya tidak tercedera. Kalau kita lihat di sini, dia telah memberikan permulaan ayat, iaitu kita hendaklah terdapat mulut di sana. Kita cuba sambung ayat tersebut. Oleh itu, maksud yang boleh kita beri di sini ialah kita hendaklah berhati-hati semasa mengambil peralatan sukan supaya tidak tercedera. Kita lihat pantun yang kedua. Mari kita baca. Beli sepukal durian di dusun, manggis seguni harganya rendah. Basikal dan motosikal diletak tersusun, bermain di sini mengundang pada. Untuk melihat maksud, kita lihat baris ketiga dan keempat. Baris ketiga, basikal dan motosikal diletak tersusun, maksudnya tempat letak basikal dan motosikal. Baris keempat, bermain di sini mengundang pada,
Maksudnya tempat ini berbahaya. Ayat permulaan yang diberi kita tidak boleh. Oleh itu, maksud yang kita boleh bina di sini ialah kita tidak boleh bermain di tempat letak basikal dan motosikal kerana tempat tersebut berbahaya. Seterusnya, pantun yang ketiga. Mari kita baca. Bangau sekawan di tasik Cini, terbang sendiri mencari makan. Dengarlah kawan nasihatku ini, keselamatan diri perlu diutamakan. Kita lihat baris ketiga dan keempat. Baris ketiga, dengarlah kawan nasihatku ini, maksudnya perlu mendengar nasihat. Keselamatan diri perlu diutamakan. Kita perlu utamakan keselamatan diri. Tiada kata awal yang diberikan di sini, oleh itu, maksud pantun ini ialah kita hendaklah mendengar nasihat supaya lebih mengutamakan keselamatan. Aktiviti kita seterusnya ialah buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 muka surat 72. Mari kita baca arahan. Baca pantun, kemudian padankan pantun dengan gambar. Kita perlu memadankan beberapa pantun di sebelah kiri dengan gambar yang berada di sebelah kanan. Mari kita lihat pantun yang pertama. Kita baca dulu ya. Jika memahat kayu yang kering, ukiran diukur janganlah culas. Loceng rehat sudah berdering, mari beratur di luar kelas. Seperti yang kita katakan sebelum ini, untuk mencari maksud, kita perlu melihat baris ketiga dan keempat. Loceng rehat sudah berdering, mari beratur di luar kelas. Ini bermaksud masa rehat sudah tiba dan murid-murid perlu beratur di luar kelas. Manakah gambar yang menggambarkan perkara tersebut? Ya, gambar yang ketiga. Oleh itu, kita perlu menyambung pantun yang pertama dengan gambar yang ketiga. Pantun yang kedua. Mari kita baca. Orang dilihat menenun satin. Satin disebut satin Itali. Waktu rehat pergi ke kantin. Janganlah berebut ketika membeli. Untuk melihat maksud, kita lihat baris ketiga dan keempat. Waktu rehat pergi ke kantin, jangan berebut ketika membeli. Sesuai dengan gambar yang mana? Ya, gambar yang pertama. Oleh itu, kita cuma sambungkan pantun ini dengan gambar yang pertama. Pantun yang ketiga. Mari kita baca. Simpan berangan di dalam peti, enak buahnya dimakan santai. Tatang pinggan berhati-hati, bimbang isinya tumpah ke lantai. Kita lihat baris ketiga dan keempat. Baris ketiga dan keempat bersesuaian dengan gambar yang kedua. Oleh itu, kita perlu sambung pantun ketiga dengan gambar kedua. Muka surat seterusnya iaitu muka surat 73 buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1. Kita baca arahan. Baca pantun, kemudian nyatakan maksud pantun. Kita baca pantun yang pertama. Hinggap kenari di dahan kertas, mendengar merdunya suara tekukur. Usah berlari di dalam tandas, licin lantainya nanti tersungkur. Kita akan melihat baris ketiga dan keempat untuk mencari maksud pantun ini. Usah berlari di dalam tandas, licin lantainya nanti tersungkur, bermaksud kita jangan berlari dalam tandas kerana lantai licin, takut-takut terjatuh. Di sini kita telah diberikan ayat permulaan. Kita dilarang berlari di dalam tandas kerana lantainya licin dan boleh menyebabkan kita terjatuh.
Pantun yang kedua, mari kita baca. Mencari lokan berpanas terik, berlumpur lengan tidaklah malu. Kalau menekan suis elektrik, pastikan tangan kering dahulu. Mari kita lihat baris ketiga dan keempat. Kalau menekan suis elektrik, pastikan tangan kering dahulu. Kita perlu pastikan tangan kita kering sebelum kita menekan suis elektrik. Ayat permulaan yang diberikan, kita hendaklah memastikan tangan kita kering dahulu sebelum menekan suis elektrik. Pantun yang ketiga, mari kita baca. Pergi ke lata membawa joran, umpan dijaga dengan cermat. Kalau kita mengikut peraturan, di mana juga pasti selamat. Untuk mencari maksud, kita tengok baris ketiga dan keempat. Kalau kita mengikut peraturan, di mana juga pasti selamat. Kita perlu mengikut peraturan supaya kita sentiasa selamat. Perkataan awalan diberikan ialah kita hendaklah mengikut peraturan supaya kita sentiasa selamat. Baik murid-murid, itu saja untuk kali ini. Cikgu akhirin dengan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.